Yang berhormat Mas Gading. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Speaker di atas ruang dan peluang untuk saya menyampaikan pendapat saya mengenai RUU Keselamatan Sosial Pekerja kali ini. Ada beberapa perkara yang ingin saya ketengahkan berkenaan dengan usul RUU ini. Saya sangat menyokong segala usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan liputan, mutu dan kesejahteraan tenaga kerja negara. Walaupun secara jujur saya berpendapat kadar caruman di bawah akta ini sama ada di pihak majikan maupun di pihak pekerja masih agak rendah dan sudah tiba masanya untuk dinaikkan sedikit. Memandangkan kos sara hidup yang kian meningkat, mengambil kira konteks ekonomi semasa dan juga menjajarkan kadar caruman dengan piawaian global bagi memastikan keselamatan sosial pekerja Malaysia terus berdaya saing dan teguh. Saya berpendapat dengan meningkatkan kadar caruman dan di kedua-dua belah pihak, iaitu pihak majikan dan pihak pekerja, supaya faedah dan mutu yang diterima dan dinikmati oleh golongan pekerja yang layak dapat diperluaskan dan diperpanjangkan liputannya serta dipertingkatkan lagi kualiti faedah-faedah yang diterima oleh pekerja di bawah akta ini. Walau bagaimanapun berbalik kepada RUU ini, perkara pertama saya ingin menyatakan sokongan saya dengan usul ini. Sebelum itu, saya ingin tahu berapakah jumlah terkini pekerja yang menerima gaji di dalam lingkungan 5,000 ke 6,000 mengikut negeri. Saya menyokong usul untuk melebarkan liputan keselamatan sosial pekerja dengan kenaikan siling gaji pekerja berinsurans dalam lingkungan 5,000 ke 6,000 ringgit bagi membantu meringankan beban dan memberikan jaminan bahawa kebajikan mereka juga turut terpelihara sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kecelakaan semasa bekerja. Bukan setakat pekerja gig, malahan mereka yang bergaji harian atau mereka yang bekerja dalam sektor informal juga perlu kita ambil kira kebajikan dan keselamatan mereka. Khasnya bagi tenaga kerja yang dikategorikan sebagai kemahiran rendah dan bersepara mahir seperti pekerja di restoran, pekerja pasaraya, pemandu Grab, penghantar makanan, pembantu mekanik, pencuci kenderaan, pekerja kilang dan sebagainya. Saya juga ingin mencadangkan penambahbaikan dalam akta ini dengan menambah liputan faedah kepada pekerja dari segi liputan kesihatan. Pertamanya ialah perlindungan bagi penyakit yang tidak berkaitan secara langsung dengan pekerjaan. Contohnya seperti penyakit kronik yang seperti kanser, diabetes, penyakit jantung dan penyakit mental yang memerlukan rawatan jangka masa yang panjang. Seterusnya bagi memastikan keseimbangan antara kerja dan kehidupan berkeluarga, saya mencadangkan agar perlindungan cuti bersalin kepada ibu turut dibiayai oleh Perkeso dengan memperluaskan cuti paternity kepada bapa yang lebih panjang kepada 14 hari berbanding 7 hari. Sudah tentu ini akan melibatkan pindaan kepada Akta Kerja 1955. Kewujudan pusat rehabilitasi Perkeso sebagai kemudahan rehabilitasi kepada orang berinsurans dan golongan pekerja untuk dipulihkan secara fizikal dan vokasional sehingga akhirnya kembali ke alam pekerjaan dengan keupayaan yang maksimum adalah sesuatu yang sangat terpuji. Saya menyahut baik saranan pihak kementerian untuk menambah baik pusat rehabilitasi ini ke setiap negeri dalam Malaysia. Jadi saya ingin bertanya, bilakah pusat rehabilitasi ini dapat dibina di Sarawak? Saya juga ingin menyarankan agar lebih banyak usaha-usaha dipertingkatkan untuk mengenal pasti majikan-majikan yang tidak membayar caruman kepada pekerja-pekerja mereka. Untuk itu saya ingin tahu berapakah jumlah terkini kompaun yang telah dikenakan ke atas majikan yang melanggar akta ini. Saya yakin masih ramai lagi pekerja-pekerja khasnya yang bekerja di kawasan pinggir dan luar bandar yang belum lagi didaftarkan di bawah keselamatan sosial ini. Khasnya bagi mereka yang dikategorikan sebagai pekerja kurang berkemahiran ataupun separa mahir. Saranan terakhir saya ialah agar lebih banyak usaha perlu dipergiatkan lagi untuk menyebarkan lagi maklumat-maklumat kepada golongan pekerja tentang hak mereka di bawah sistem ini. Khasnya bagi kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Dengan kemudahan teknologi moden dan kemudahan prasarana yang semakin baik, saya berharap lebih banyak lagi program-program kesedaran dapat dijalankan di luar dan di pinggir bandar. Jadi kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi pelaksana dan majikan perlu juga dipertingkatkan. Dengan ini, Datuk Speaker, saya akhiri perbahasan saya ini dengan menyatakan sokongan saya terhadap RUU Keselamatan Sosial Pekerja Pindaan 2024 ini. Sekian, terima kasih.